Terima kasih Tuan Speaker memberikan saya peluang juga untuk turut menyerta di dalam perbahasan untuk bajet yang telah pun dibentangkan. Tuan Speaker, apabila Yang Amat Berhormat daripada Tambun membentangkan bajet, beliau telah pun membuat rojokan-rojokan spesifik kepada perlunya kami meneruskan dengan usaha mementeras rasuah dan juga dibuat rojokan kepada apa yang disebut sebagai indeks persepsi rasuah yang juga melibatkan negara kita. Tuan Speaker, indeks persepsi rasuah kita turun ke nombor 61. Dan ini menunjukkan bahawa ada masalah yang perlu kita kemukakan untuk perbincangan, iaitu kenapa walaupun kami sering kali sebut berkenaan dengan perlu untuk kita lawan rasuah, benteras rasuah dan sebagainya, tapi masih kita lihat bahawa khususnya di dalam penggal yang lalu di bawah kerajaan Perikatan Nasional ada keturunan ataupun turunnya kita dalam indeks tersebut. Dan Tuan Speaker, saya ingin menyatakan di sini bahawa selain daripada kita melihat kepada tindakan diambil terhadap mereka-mereka yang melakukan rasuah, sama ada politik ataupun tidak, itu perkara yang penting. Memang ramai di luar sana mereka mengharapkan bahawa tindakan diambil. Tetapi satu perkara Tuan Speaker yang sangat penting yang juga harus dilihat dan diambil secara serius adalah agensi-agensi yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai enforcement ataupun perlaksanaan. Tuan Speaker, ada banyak aduan yang saya terima berkenaan dengan keadaan-keadaan di mana orang yang ditahan khususnya oleh SPRM. Mereka ditahan dan di dalam tahanan mereka ini diberitahu bahawa perlu untuk mereka selesaikan kes-kes yang wujud khususnya kes sivil. Apa maksud dia itu? Tuan Speaker, ini apa yang berlaku? Apabila ada kes sivil di mana ada mungkin satu masalah di antara pengarah-pengarah syarikat, maka laporan dibuat kepada MACC atau SPRM. Dan apabila laporan dibuat, kita lihat tangkapan dibuat. Pihak SPRM akan menangkap satu pihak dan kemudian dibawa reman, dan selepas reman, dalam masa reman, mereka akan diminta untuk selesaikan kes-kes tertentu. Ini Tuan Speaker adalah satu salah gunaan kuasa. Kerana apa yang digunakan atau berlaku di situ adalah kita gunakan kuasa untuk kita bawa tekanan kepada individu-individu tertentu untuk ataupun bagi tujuan menyelesaikan kes-kes yang lain. Tuan Speaker, dalam keadaan tersebut, aduan akan dibuat. Laporan akan dibuat berkenaan dengan apa yang saya sebut tadi. Tapi soalan dia, adakah apa-apa tindakan diambil? Bila kita sebut berkenaan dengan lawan rasuah, kita nak bersihkan negara. Tapi soal dia, bagaimana kita nak bersihkan agensi-agensi yang berkaitan dan bertanggungjawab untuk membersihkan atau membenteras rasuah. Ini bukan perkara yang baru. Ini perkara yang kerap berlaku dan saya pun telah membangkitkan perkara ini dahulu dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Speaker, saya buat rujukan kepada dua petikan. Pertama sekali, Tuan Speaker, ada satu kenyataan yang keluar dalam apa yang disebut sebagai Sabakini, di mana dinyatakan bahawa ada seorang pegawai SPRM yang disiasat kerana telah pun terima rasuah sebanyak 20 juta yang dikatakan untuk pau pihak-pihak tertentu. Ini adalah apa yang dilaporkan dan butir-butir itu dikemukakan secara jelas di mana aduan dibuat. Tapi soal yang berbangkit, Tuan Speaker, adalah apakah yang telah pun berlaku kepada aduan-aduan ini? Apabila aduan dibuat terhadap mereka di dalam SPRM kerana salah guna kuasa dan sebagainya. Dan kita kerap kali mendengar, walaupun dari sudut mereka yang mengatakan ada tekanan politik ataupun orang-orang yang mengatakan bahawa tangkapan dibuat untuk tujuan-tujuan yang lain. Aduan dibuat, tapi apakah tindakan? Adakah kita ada satu mekanisme untuk pastikan bahawa mereka yang kena ugutan-ugutan sedemikian rupa dan sebagainya, adakah mereka ini diberikan ruang untuk membawa aduan itu ke depan? Kalau tidak, Tuan Speaker, apa akan berlaku adalah kita ada keadaan di mana mereka-mereka yang ditangkap itu dalam masa siasatan dibawa tekanan. Dan tekanan itu boleh, Tuan Speaker, membawa kepada keadaan-keadaan yang mencemaskan. Tuan Speaker, dalam Dewan Yang Mulia ini beberapa tahun yang lalu, kita ada dengar berkenaan dengan kes di mana apa yang disebut sebagai spy, ex-spy chief yang terikat dalam kes sebanyak 50
juta CBT. Nama dia diberikan masa itu, Sasana Abdul Hamid. Apa yang berlaku di situ, beliau dituduh berkenaan dengan satu kes yang melibatkan wang US dollar sebanyak 12.1 juta. Apabila beliau dilepaskan oleh mahkamah, beliau telah pun balik ke SPRM untuk menuntut wang yang telah pun diambil oleh pegawai-pegawai SPRM semasa siasatan. Dan wang itu adalah wang yang cukup besar. Apa disebut di situ? On the same day, MACC issued a statement that the Commission had detained 3 of its officers over the missing cash. Saya baca daripada apa yang disebut dalam Malaysia Kini. Di sini ada laporan yang dibuat oleh beliau bahawa beliau telah pun semasa siasatan memberikan kepada SPRM 25 juta. Pegawai-pegawai yang ambil wang itu. Kemudian apabila kes kes digugurkan, beliau kembali ke SPRM untuk mengambil wang tersebut, tetapi apa yang berlaku? Diberitahu bahawa wang tersebut itu telah pun hilang. Nah, Tuan Speaker, ini adalah perkara yang dibangkitkan bertahun-tahun. Tapi apakah mekanisme yang telah pun diwujudkan untuk kita pastikan perkara sedemikian tidak berlaku? Bagaimana dalam keadaan, Tuan Speaker, kalau kita dalam beriman, masa itu dibawa tekanan? What do we do? Just accept. Lepas itu kita balik, buat aduan, tulis kepada ketua SPRM, tapi tidak ada tindakan. Bawa dalam dewan, tidak ada tindakan. Jadi kalau kita sebut berkenaan dengan rasuah, nak bersihkan. Kalau kita sebut berkenaan dengan indeks persepsi rasuah, patut kita lihat kepada apa yang sebenarnya perlu kita laksanakan. Saya minta supaya kerajaan ambil perkara ini secara serius. Kena tanya kepada SPRM. Saya nak tahu daripada menteri, berapa banyak aduan yang dibuat berkenaan dengan perkara-perkara begini. Berkenaan dengan apa yang disebut sebagai wang yang diambil semasa siasatan tetapi wang itu hilang kemudiannya. Kedua, berkenaan dengan ugutan-ugutan yang dibawa terhadap mereka-mereka yang ditangkap. Kerap kali mereka bukan suspek, hanya saksi, Tuan Speaker, tapi mereka juga ada keadaan di mana mereka ini diugut. Dan ini adalah satu perkara, Tuan Speaker, yang saya rasa kita kena ambil serius. Dalam bulan Jun tahun yang lalu, Tuan Speaker, kita ada Speaker Dewan Negara. Beliau juga telah pun mengeluarkan satu kenyataan. Dalam kenyataan tersebut, beliau katakan, dan saya baca apa yang disebut di sini, MACC urged to set up clear procedures for the handling of case items. Dalam keadaan tersebut, Tuan Speaker, saya nak tanya, apa telah pun berlaku? Walaupun dibawa oleh apa yang kita sebut sebagai the Senate Special Select Committee on Governance, Integrity and Anti-Corruption. Walaupun dibawa oleh mereka, tetapi saya lihat tidak ada tindakan sehingga sekarang. Tuan Speaker, inilah satu perkara yang penting. Bukan saja kita lihat kes-kes yang kecil, yang disiasat. Tapi banyak kes lagi yang kita lihat walaupun disiasat tapi apa yang dilaksanakan itu tindakan tidak memadai. Tadi sebentar disebut oleh sahabat saya daripada Titi Wangsa berkenaan dengan 1MDB. Di mana kita ada kes yang melibatkan 6.5 bilion. Tapi apa yang kita lihat satu penyelesaian untuk hanya 2.5 bilion. Soal dia, kalau kes-kes sebesar ini, adakah ianya satu kes di mana kita boleh dapat apa yang disebut sebagai transparansi? Kita nak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Kes-kes yang lain yang telah pun dibawa kita sebelum daripada ini, Tuan Speaker, saya nak ungkit beberapa kes. Kes misalnya berkenaan dengan LCS. Kapal-kapal yang mereka katakan wang sebanyak 9 bilion telah pun dikeluarkan untuk kapal-kapal tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Walaupun kontrak dia 9 bilion, tetapi sebanyak 6 bilion telah pun dibayar, kita tidak lihat sebarang pun kapal-kapal tersebut diserahkan. Bagaimana dengan apa yang telah pun berlaku kepada wang itu? Adakah ini satu kes juga di mana kita tidak akan lihat sebarang tindakan diambil? Saya minta MACC, apakah tindakan yang telah pun diambil? Dan kenapa kita tidak ada jawapan kepada aduan yang dibawa itu? Kepada saya senang, kalau ada kesalahan dibuat, kita kena ambil tindakan. Inilah satu perkara yang perlu kita laksanakan across the board. Tak perlu kita datang ke sini, kita bincang tetapi tak ada tindakan, Tuan Speaker. Dalam keadaan tersebut, saya memang menekan perkara ini. This has to be the stand that we as MPs must take. Kemudian, Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada apa yang lebih menarik, satu kes yang melibatkan Menara Kuala Lumpur. Kita masih lagi ingat, apabila berlaku perkara itu, semua, satu Dewan Rio berkenaan dengan apa telah berlaku dan sebagainya. Tadi ada sahabat terpelajar saya, sahabat daripada Indra Mahkota. Mungkin bukan masa dia sebagai menteri.
Tapi saya nak tahu kenapa tak ada tindakan sehingga sekarang? Kenapa diam sahaja? Ini melibatkan satu perkara yang cukup penting. This is Menara KL we are talking about. Takkan selepas kita buat aduan dan minta supaya tindakan diambil, tidak ada tindakan langsung, Tuan Speaker. Saya minta agar satu penjelasan diberikan berkenaan dengan perkara-perkara ini. Dalam masa, Tuan Speaker, dalam masa... Damansara. Sebentar. Ada pertukaran speaker, kita bagi laluan saya. Minta maaf, Speaker. Damansara. Jarang berlaku, tapi berlaku hari ini. Boleh saya teruskan, Puan Speaker? Boleh. Terima kasih. Damansara. Ya, sila. Okey, terima kasih Damansara. Saya merasa amat teruja bila mendengar Damansara berhujah bagaimana tentang serius kita untuk memerangi rasuah ini. Dan saya juga ingin mengetahui bahawa inisiatif tata kelola dan juga good governance dengan izin sekiranya GICC dibubarkan. Hari ini GICC dah tidak ada. SPRM adalah sebenarnya agensi penguat kuasa, manakala GICC adalah pembuat dasar serta memantau pelaksanaan dasar, kerana SPRM tidak boleh membuat dan juga memantau dasar, terutama sekali apabila melibatkan penguatkuasaan di bawah SPRM. Saya nak tanya kepada Damansara, banyak pencapaian yang baik yang telah pun dibuat oleh pihak GICC, terutama sekali dalam memantau, menyelia dan sebagainya dalam perkara-perkara yang melibatkan SPRM. Adakah perlu kita menghidupkan semula GICC ini operasinya? Saya ingin tanyakan pandangan daripada Damansara. Terima kasih. Damansara. Saya tertarik kepada Damansara sebut berkenaan dengan tekanan dalam siasatan. Saya lebih kepada riman. Riman, kalau apa yang berlaku sekarang saya lihat, wajib selepas 24 jam tahanan riman disambung. 4 hari dalam kes-kes SPRM. Sebab kita tahu bahawa 24 jam tu mesti ada ID dikemukakan kepada Tuan Magistrate. Dan 24 jam kena beritahu apa yang berlaku semasa 24 jam. Jadi sekarang seolah-olah macam satu nak menekan dari segi siasatan, disambung riman sehingga 4 hari dalam kes-kes SPRM. Dan satu lagi, kalau pengaduan tentang SPRM adakah perlu dibuat kepada Perdana Menteri ataupun kepada pihak berkuasa? Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya dari Besut dan juga daripada Masjid Tanah. Minta maaf, betul ya? Ya. Ini adalah poin yang saya kemukakan tadi. Kita semua tahu berlakunya bukan salah guna kuasa pada pihak-pihak agensi pelaksanaan. Memang ada aduan dibawa. Tapi apabila kita melihat kepada aduan itu, orang yang adu itu dia ni dalam tahanan. Jadi soal dia bagaimana dia ada peluang untuk membawa aduan dia ke depan semasa siasatan itu. Supaya dia ni tidak diberi tekanan dalam keadaan seperti mana kita lihat sekarang. Apa yang disebut tadi betul. Seolah-olah selepas riman terus dia akan dapat riman yang berterusan dan sebagainya. Kadang-kadang tidak ada alasan pun. Tapi soal dia, apakah mekanisme? Ya, apakah mekanisme untuk mereka yang menerima ataupun melalui keadaan tersebut membuat aduan? Itu yang dibawa oleh Masjid Tanah juga. Saya rasa perlu kita ada mekanisme tersebut. Saya rasa perlu untuk Menteri menjawab soalan itu. Saya akan bagi satu contoh yang lebih menarik ataupun lebih menekankan Besut. Yang berhormat Kita lihat kepada masa sudah tamat. Baik, bagi saya 30 saat lagi. Okay. Kita lihat Puan Speaker kepada kes di mana ada ancaman ugutan dibawa Besut. Bukan kepada sesiapa yang kira dia dibawa ke atas Ketua Hakim Negara. Tahun yang lalu kita masih ingat ada media sosial yang dipaparkan ancaman ugutan Ketua Hakim Negara. Masa itu kita lihat ada kenyataan daripada Ketua Polis Negara. Dia kata ini serius, tindakan perlu diambil. Ada tangkapan, ada tahanan, ada riman. Tapi sehingga sekarang kita tak tahu apakah sebenarnya tindakan yang diambil. Saya minta supaya kita dapat dalam Dewan ini kita dapat merakangkan apa yang sebenarnya berlaku. Adakah tindakan diambil ataupun tidak. Walhal Puan Speaker 2 hari yang lalu kita lihat apabila ada 2 pelajar SPM yang ada video terus ditangkap di riman 2 hari.
Saya nak tanya, adakah perlu untuk tahanan riman untuk pelajar-pelajar sedemikian? Kepada saya itu tidak patut, tidak wajar. Kerana kita tidak perlu riman mereka, simpan dalam balai. Ada tindakan lain yang boleh diambil. Tetapi pihak polis memang ada kuasa. Mereka boleh ambil kuasa. Tapi discretion is theirs. Jadi saya ini minta, kita lihat keadaan di mana aduan-aduan dibuat berkenaan dengan kes-kes yang besar. Tiada tindakan diambil. Saya minta supaya kita lihat perkara ini dengan serius. Kerana kalau kita betul-betul nak sebut berkenaan dengan kita lawan rasuah dan sebagainya, Puan Speaker, maka kita kena tunjuk kita serius. Apabila kita kena tunjuk, kita kena pastikan kes-kes yang kita bawa ke depan dalam Dewan ini semua ada penyelesaiannya. Kalau ada orang yang melaksanakan atau melakukan kesalahan, ambil tindakan. Kalau tidak ada, beritahu kepada Dewan apakah sebenarnya yang berlaku dan kenapa tidak ada tindakan diambil. Saya harap bahawa perkara-perkara yang dapat dijawab oleh Menteri apabila mereka menggulung nanti. Terima kasih, Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Damansara.